Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 6, Unit 4, Minda Oh Minda, yang tajuk kita hari ini, Minda dan Emosi yang Sihat. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 2.4.1 iaitu membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Manakala objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, membaca dan menjelaskan 4 maklumat tersurat dan tersirat daripada teks diberi dengan betul. Dan yang kedua, menulis sebuah ulasan berdasarkan teks dengan menggunakan ayat yang gramatis. Baiklah murid-murid, pernahkah kamu mengalami perasaan seperti dalam gambar yang cikgu tunjukkan ini? Ya, semestinya kamu pernah bukan? Kita ada kalanya kita akan berasa gembira, sedih dan juga marah. Oleh itu, kita seharusnya perlu mengawal emosi ataupun perasaan kita ketika terutamanya apabila kita berasa marah, sedih, agar kita disukai oleh rakan-rakan yang lain. Kerana kita hidup dalam komuniti dan hidup dalam kalangan masyarakat. Baiklah murid-murid, kita terus ke pembelajaran kita hari ini. Ini merupakan teks ceramah. Jadi, cikgu nak kamu baca teks ceramah ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah, mari sama-sama kita baca teks ceramah ini. Minda dan emosi yang sihat. Selamat pagi warga sekolah jenis kebangsaan Tamil Kupang. Saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Minda Sihat, Emosi Stabil, Tindakan Tepat. Apakah minda dan emosi? Minda ialah keupayaan otak kita untuk berfikir, mengawal pergerakan dan mentafsir maklumat seperti bau, dengar dan rasa. Emosi pula ialah perasaan. Apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil? Hadirin yang saya muliakan, minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Oleh itu, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Selain itu, kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Lantaran itu, perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Individu yang mempunyai minda yang sihat juga dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenangnya. Kita mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Di samping itu, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Kita berasa selesa dan yakin. Contohnya, kita tidak akan mendiamkan diri semasa perbincangan di dalam kelas. Akhir sekali, kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Oleh itu, prestasi pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah kita sentiasa cemerlang. Saya berharap agar semua murid mendapat manfaat daripada ceramah yang saya sampaikan ini. Kesimpulannya, jika minda sihat dan emosi kita stabil, kita sekian, terima kasih. Okey, baiklah, bila awak nampak ada perkataan macam gambar ni, kepala dua otak ni, maksudnya itu adalah kita perlu berfikir secara hebat. Okey, jadi cikgu nak tadi berbalik kepada objektif kita tadi, kita dah baca. Okey, dan objektif kita perlu mengetahui idea tersurat dan juga idea tersirat daripada
teks yang kita telah baca ataupun teks ceramah yang telah diberikan ini. Baiklah murid, bagaimana nak mengenal pasti maklumat tersurat dan tersirat? Di sini cikgu berikan, yang cikgu gariskan berwarna merah ini idea apa kamu rasa? Ya, Afzatu betul. Idea tersurat yang itu ya. Dan yang biru pula apa? Siapa nak jawab? Betul Aish. Yang berwarna biru ini adalah idea tersirat. Cikgu tahu anak-anak murid cikgu semestinya hebat. Okey, jadi cikgu berikan di sini ada 5 idea tersurat dan juga tersirat. Okey. Yang pertama, awak lihat di sini yang cikgu gariskan berwarna merah. Okey, kita baca ya. Minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Maksudnya, jika kita perasaan kita, emosi kita dalam keadaan yang sihat, tidak marah, kita dapat bertenang. Jadi kita dapat membuat keputusan yang positif ataupun kita buat pertimbangan. Contoh kalau kita ada masalah, kita ditimpa masalah, dugaan. Jadi kita boleh dapat buat keputusan. Keputusan dengan yang betul. Oleh itu, okey awak lihat apa idea tersiratnya. Kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Okey, sebelum tu, cikgu nak ingatkan semula apa itu idea tersurat. Idea tersurat ini bermaksud idea yang sedia ada, yang kita boleh faham dan juga jelas. Kat sini, ni memang dah diberi. Minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat keputusan yang positif. Idea tersirat ini pula yang kita di sebalik pemahaman kita itu tadi. Yang daripada idea tersurat ini tadi, apa yang kita faham. Biasanya kita nak dapatkan idea tersirat ini, kita gunakan beberapa kata tanya. Maksudnya, kenapa perlu minda yang sihat? Jadi, kita perlu minda yang sihat supaya tidak berlaku kesilapan semasa membuat keputusan. Ataupun bagaimana contohnya, bagaimana. Jadi kita boleh gunakan untuk dapatkan idea tersirat ni, kita gunakan beberapa kata tanya yang boleh membantu kita. Okey, jadi untuk menulis idea tersirat, kita tak boleh salin bulat-bulat daripada teks ataupun gambar yang diberi tu. Okey, jadi kita perlu olah sedikit. Nanti cikgu tunjukkan. Sekarang kita cari dulu idea tersurat dan juga idea tersirat. Okey, yang kedua, awak lihat kat sini, yang bertanda merah ini yang idea tersurat yang kedua. Baca sama-sama ya. Kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Contohnya, apabila kita yang biasa berlaku dalam kehidupan kita, contohnya kamu ada kawan ejek kamu, ada kawan sengaja ingin menaikkan kemarahan kamu. Jadi kalau kita dapat berfikir secara sihat, jadi kita tidak akan mudah melenting. Kita dapat kawal perasaan kita. Jadi, bila kita ada pergaduhan, apa kesannya? Ni kita lihat yang berwarna biru ini. Ini adalah idea tersirat. Jadi, kesannya apa dia? Perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Sebab tu, kita perlu sentiasa sangat penting kita perlu mengawal emosi kita. Okey, seterusnya kita lihat untuk yang ketiga. Individu yang mempunyai minda yang sihat juga dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenangnya. Okey, contohnya kita ditimpa musibah. Musibah ni dah tentunya yang biasanya yang kita tak suka, ataupun yang menyebabkan kita rasa kehilangan, kita rasa sedih. Jadi
kita tidak menyalahkan takdir, tapi kita menghadapinya dengan tenang. Itulah sebabnya kita perlu mempunyai minda yang sihat. Okey, jadi mengapa kita perlu mempunyai minda yang sihat tadi? Awak lihat yang berwarna biru ini adalah idea apa? Ya, betul. Idea tersirat. Okey, kita mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Ada setengah tu contohlah. Kamu telah mempunyai target untuk menjadi murid cemerlang contohnya. Ataupun kamu ingin memperoleh UPSR 6A. Kamu dah berusaha sungguh-sungguh. Tetapi tiba-tiba kamu tidak dapat mencapai keputusan yang seperti kamu inginkan. Jadi tentu kamu rasa sangat sedih, sangat kecewa. Tapi jika kita mempunyai emosi yang sihat, kita dapat menerima itu sebagai satu takdir. Jadi kesedihan itu tidak akan berpanjangan. Jadi mungkin sedih ketika itu, sedih ketika itu saja, dan kita terus mempunyai semangat untuk terus lebih berjaya di masa akan datang. Okey, idea tersurat yang nombor 4, lihat kat sini. Perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Ini biasa. Kita hadapi, contohnya apabila menghadapi peperiksaan. Ini yang contoh yang biasa kita hadapi kan. Jadi apabila kita ada perasaan dan juga emosi yang sihat, dapat berfikir dengan positif. Okey, jadi kita tak ada tekanan. Kita jawab peperiksaan itu dengan mudah dan tenang. Jadi apa kesannya tadi? Jadi ini adalah idea tersiratnya yang berwarna biru ni. Jadi kamu akan berasa selesa dan yakin. Okey, idea tersurat yang terakhir. Yang berwarna merah ini, dengan akhir sekali tadi, kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Bila kita tiada masalah, kita tiada perkara yang mengganggu fikiran kita, jadi kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Sebenarnya sangat penting kita mempunyai tidur yang mencukupi supaya kita dapat bangun keesokan harinya dengan keadaan yang segar dan dapat meneruskan kehidupan kita seterusnya. Okey, awak lihat kat sini yang berwarna biru ini. Ini idea tersirat kesinambungan daripada tadi tidur dengan nyenyaknya. Jadi, kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Maksudnya, bila tidur dah mencukupi, jadi tiada alasan lagi kamu nak mengantuk di dalam kelas, dan bolehlah kamu menjalani aktiviti kurikulum iaitu sesi pembelajaran dan juga co-kurikulum dengan sebaiknya. Okey, baiklah. Jadi cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak membina ulasan. Okey. Untuk membina ulasan, cikgu suka kamu buat dalam bentuk 3 perenggan ya. P ini P1, P2, P3. P1 ini adalah pendahuluan. Ya, jelas ya murid-murid? Kita ada 3 perenggan. Kita buat ulasan dalam bentuk 3 perenggan. Perenggan yang pertama, perenggan pendahuluan. Ingat ya murid-murid, perenggan yang pertama mesti ditulis rapat ke tepi. Jangan jarak. Okey, itu untuk perenggan pertama. Ingat ya, perenggan pertama ini rujuk kepada soalan ataupun tajuk kepada ulasan yang kamu perlu buat itu. Setiap soalan mesti, setiap ulasan itu tadi mesti ada soalannya. Jadi kamu mesti rujuk balik pada soalan. Okey, kemudian awak lihat kat sini. Ini apa ni? SAS. Tu maksudnya ada 2 S tu, jadi bunyinya panjang sikit. Sasdak. Ini
SAS, SASSDAK. Ini apa? SASDAK ini adalah singkatan bagi kata hubung yang kamu boleh gunakan dalam membentuk ulasan. Perlukah kata hubung ini? Tadi ingat balik cikgu cakap, kita perlu membina ulasan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Apabila kamu menggunakan penanda wacana, okey, ini SASDAK ini adalah penanda wacana, ya, penanda wacana. Okey, penanda wacana yang pertama S ini bukan penanda wacana yang mula-mula ni, ya. S ini mewakili SASDAK ni, S mewakili soalan. Okey? Supaya kamu ingat apa itu formula SASDAK. S ini mewakili soalan yang pertama tadi, ya. Itu soalan untuk bahagian pendahuluan, untuk perenggan yang pertama. Kemudian di bahagian isi pula, ini untuk perenggan kedua. Kita mulakan ayat kita. Untuk perenggan kedua kita jarak sedikit, ya. Dah lebih kurang gini. Okey. Mulakan dengan antaranya. Okey, antaranya masukkanlah idea tersurat ataupun isi tersurat yang kamu perolehi daripada petikan ataupun gambar. Kemudian diikuti dengan awak boleh pilih apa-apa kata hubung. Kata hubung ini dan digabungkan bersama idea tersirat. Okay, idea tersirat tadi bagaimana kita nak dapatkan idea tersirat. Kamu boleh menggunakan kata tanya untuk dapatkan idea tersirat tadi. Contohnya mengapa? Mengapa kena buat begitu? Bagaimana caranya? Okey, apakah? Okey. Yang seterusnya S. S yang kedua ini. SAS kan? SAS. S-nya adalah untuk seterusnya. Kemudian selain itu. Kemudian di samping itu. Murid-murid kadang-kadangnya sering melakukan kesilapan di sini, ya, dalam menulis di samping. Di samping selalu buat kesilapan, kamu tak jarakkan. Jadi ingat, di samping menunjukkan arah, jadi perlu jarak. Ingat, perbuatan je yang rapat. Okey, jadi di samping itu jarak dan yang terakhir, akhir sekali. Jangan tulis akhirnya, ya. Akhirnya ni lebih macam nak bercerita. Akhirnya sang putri, tidak, ya. Akhir sekali. Jadi, untuk penanda, untuk penanda wacana ini, perlu diletakkan tanda koma. Ya, seterusnya tanda koma. Baiklah, untuk perenggan ketiga iaitu bahagian penutup, mulakan ayat kamu dengan kesimpulannya. Ingat, lepas kesimpulannya letak tanda apa? Ya, letak tanda koma. Okey, untuk perenggan yang ketiga, perlu dijarakkan sedikit. Ingat, perenggan berapa aja yang perlu rapat ke tepi? Ya, betul. Perenggan yang pertama sahaja. Ingat, apa formula tadi yang untuk penanda wacana? Ya, SASDAK. Bagus murid-murid. Okey, seterusnya. Ni cikgu dah sediakan. Yang tadi cikgu gariskan yang berwarna merah tadi, itu adalah idea apa? Ya, betul. Idea tersurat. Dan yang berwarna merah ni, kamu rasa idea apa? Ya, betul Iqbal. Idea tersirat. Baiklah. Yang ini, awak lihat balik soalannya tadi. Jadi, kamu perlu olah sedikit saja untuk soalannya tadi. Jadi, salin semula. Tengok kat sini, ya, soalan. Petikan menunjukkan tentang faedah mempunyai minda yang sihat dan emosi yang
stabil. Mudah bukan? Ulasan ini tidak perlu kita nak buat panjang lebar seperti karangan di bahagian C. Okey. Jadi ulasan ni seperti rumusan. Dan kita gunakan formula tadi. S untuk soalan. A, S, 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 D, A, K ini untuk penanda wacana. Terus kita mulakan untuk perenggan kedua. Antaranya, masukkan idea tersurat yang tadi kita telah dapat, iaitu minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Ingat tadi cikgu cakap, kita tidak boleh mengambil bulat sebulat-bulatnya yang dalam petikan untuk dijadikan idea tersirat. Kita perlu olah. Okey, contoh tadi untuk idea tersirat dalam petikan ini, jadi dia punya idea tersirat, oleh itu kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Kita tak boleh nak salin itu untuk dijadikan idea tersirat. Kita perlu olah. Maksudnya kesilapan. Apa kata lawan pada kesilapan? Maksudnya kita dapat ni ya. Kita dapat berfikir sesuatu dengan betul. Silap. Jadi kita ambil yang positifnya apa? Kita dapat berfikir sesuatu dengan betul. Kamu boleh hubungkan idea tersurat ini tadi dengan kata, ni kata apa? Ya, kata hubung. Okey, kamu boleh pilih. Kamu nak gunakan apa yang sesuai kat sini. Jadi tidak semestinya untuk. Okey, jadi awak lihat tadi kesesuaiannya ni apa? Antaranya minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Apa kamu sudah rasa apa yang sesuai? Kita boleh gunakan supaya kita dapat berfikir sesuatu dengan betul. Ataupun kita boleh gunakan agar kita dapat berfikir sesuatu dengan betul. Jadi kalau kita gunakan kita membuat pertimbangan yang positif kerana untuk ayat ini tidak sesuai. Sebab tu saya kata tadi gunakan kata hubung yang paling sesuai. Cikgu dah berikan kat sini. Jadi kamu boleh ambil. Baiklah, seterusnya kita tidak akan berasa cepat marah jika emosi stabil. Yang ini untuk idea tersurat yang kedua. Jadi, kamu boleh tukar untuk idea tersirat ni tadi. Minda dan emosi telah dikawal baik. Jadi, ini adalah idea tersiratnya. Kamu pilih nanti ya, kata hubung apa yang sesuai. Selain itu, minda sihat dapat membantu kita menghadapi sesuatu musibah dengan tenang. Apa kata hubung yang sesuai? Supaya ataupun bagi musibah dengan tenang. Kalau bagi sesuai tak? Cuba kamu baca semula. Jadi minda sihat dapat membantu kita menghadapi sesuatu musibah dengan tenang bagi kita mampu mengawal. Kalau bagi untuk ayat ini tidak sesuai. Yang sesuai apa? Agar kita dapat mengawal perasaan sedih atau kecewa. Ni yang tadi dia kata idea tersirat yang dalam teks dia kata mengawal kesedihan yang berpanjangan. Cikgu tukar yang mengawal sedih tu tadi tambah dengan perkataan atau kecewa. Jadi kita perlu olah sedikit agar ia menjadi idea tersirat. Kalau kita salin sebulat-bulatnya itu adalah idea tersurat. Seterusnya di samping itu. Dia mewakili di samping itu. Di samping itu, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Pilih mana yang sesuai.
Okey, kita akan selesa dan mempunyai keyakinan diri. Dalam teks dia idea tersiratnya kita berasa selesa dan yakin. Cikgu olah sedikit ayatnya tu dan cikgu tambah ya kat sini. Kita berasa selesa tu, kita akan selesa dan cikgu tambah dan mempunyai keyakinan diri. Itu dah jadi idea tersirat. Okey. Akhir sekali dengan minda dan emosi yang sihat, kita dapat tidur nyenyak. Supaya fokus. Fokus dan dapat menjalani kehidupan dengan baik. Kalau kamu lihat pada teks tersebut, dia punya idea yang diberikan, kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Jadi kamu sebagai seorang pelajar, aktiviti kurikulum dan kurikulum tu maksudnya adalah kehidupan seharian kamu. Jadi tidak mengantuk supaya kamu dapat fokus dan dapat menjalani kehidupan dengan baik. Faham ya murid-murid? Okey, dan kesimpulannya kat bahagian bawah ni, kesimpulannya kita dapat untuk bahagian perenggan ketiga ini, iaitu bahagian penutup, kamu mulakan dengan kesimpulannya. Ingat ya, jarak sedikit. Okey, kesimpulan ni rumusan. Apa yang kamu dapat tadi? Kita hendaklah menjaga minda dan emosi yang sihat agar kita dapat menjalani kehidupan yang sempurna, ataupun kamu boleh tukarkan jadi menjalani kehidupan yang bahagia, tenteram bersama keluarga. Kamu boleh tambah. Ya? Faham ya? Baiklah, jadi cikgu telah bekalkan kepada kamu dalam modul Bahasa Melayu seperti ini ya. Jadi, saya nak kamu masukkan apakah maklumat tersurat yang tadi dan juga apakah maklumat ataupun idea ataupun isi tersiratnya berdasarkan daripada maklumat yang tersurat. Faham ya? Jadi bersebelahan ni. Kamu lengkapkan dulu jadual maklumat tersurat dan maklumat tersirat ini. Kemudian kamu pindahkan maklumat yang telah diperoleh dalam bentuk perenggan ya. Ini cikgu telah berikan 2 helai bukan? Jadi ingat ya, untuk perenggan yang pertama ditulis rapat ke tepi. Masuk tepi tu cikgu maksudnya tulis di sini. Bukan tepi sini, tapi pada garisan ini. Pada ni garis yang ini ya. Jadi setelah cikgu dah berikan tu contoh untuk pendahuluan, kamu boleh tambah juga gunakan ayat kamu atau kamu nak ulah asalkan dia tidak lari daripada kehendak ulasan. Baiklah, kamu kena ingat ya, untuk mendapat markah yang cemerlang dalam bahagian ulasan, kamu sekurang-kurangnya mesti masukkan satu atau sekurang-kurangnya ya, satu ataupun 2 idea tersirat. Tapi kalau kamu dapat memberikan idea tersirat, bagi setiap idea tersurat, insyaAllah kamu boleh dapat markah cemerlang. Dengan kamu perlu menyimak semula ejaan, tanda baca. Kamu selalu kadang-kadang kamu salah ejaan. Jadi apabila berlaku salah ejaan ke tanda baca, jadi kamu tidak dapat markah dengan cemerlang. Okey, jadi faham di sini ya bagaimana kita nak dapatkan maklumat tersurat daripada, ingat ya, maklumat tersurat adalah yang tersedia ataupun yang kita jelas pemahaman kita. Okey, daripada teks ataupun gambar. Manakala idea tersirat ini adalah di sebalik apa yang kita faham dalam idea
tersurat. Bagaimana kita nak dapatkan idea tersirat tu? Kita tanya diri kita balik. Kenapa kena buat begitu? Bagaimana? Mengapa? Jadi kalau kita tanya diri kita balik, dengan menggunakan kata tanya tu, jadi kamu boleh dapat idea tersirat itu dengan mudah dan tepat. Okey, baiklah murid-murid. Sampai di sini dahulu sesi pembelajaran kita. Jadi, saya harap kamu dapat menyiapkan tugasan kita dan kita berjumpa lagi di sesi pembelajaran akan datang. Assalamualaikum.